ayuhan nas, ya ayuhal insan, ya ayyuhalladzina amanu, ya bani Adam. Ini panggilan Allah kepada hamba-hamba. Di antara uslub untuk Allah bagi manusia ni, dia rasa dengan panggilan tu dia boleh kembali kepada Allah. Maka Allah mengingatkan kita kepada asal usul kita, iaitu kita adalah anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam itu dicipta oleh Allah tanpa ibu, tanpa ayah. Dan Allah menyeru kali ini bahawa
pun dia UMNO pun tak pernah diharap je. Itu sama dia ada tak? Ada parti kita. Okey. Kita pun kita lah. Dia janji apa? Dia janji hudud tak? Tak ada hudud. Minta aku punya dulu lah. Tanya parti kita janji hudud tak? Nampak hudud tak? Kita tak. Kau janji RM30 lah. Kau minyak motor sebulan. Tak apa. TV. Nama dah tahu dalam menerai pendatang. Apa nak kerja tu? Maknanya dia main sampai macam tu. Dia punya main sampai macam tu. Masya Allah. Kira-kira hukum Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk dipertikai, bukan untuk dipermainkan. Ia adalah untuk dilaksanakan supaya kehidupan manusia itu menjadi harmoni, tentera, mutmainnah, dalam keadaan tenang. Baik, bila dustakan ayat Allah, sombong dengan Al-Quran, apa akan jadi? Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka, wal'iyadu billah. Baik, bila masuk dalam neraka jadi lagu mana? Duksa panas melompat boleh keluar ke tak? Hum fiha khalidun. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini akibat bagi orang yang menolak bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bukan sekadar Muslim pada nama, kita mesti Muslim pada amalan. Di mana dalam negara kita, kita bukan inginkan Islam itu sekadar agama rasmi, tetapi diamalkan dengan rasmi tuntutan Islam. Kalau sekadar meletakkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi pengamalan secara rasmi bagi Islam itu tidak ada, tak ada apa. Macam syarikat, orang buh nama kita, tapi token dia lain. Negara-negara Arab sebahagian je, kita ada Syria, Qatar, mereka agak keras dalam nak memberi hak milik kepada orang luar. Siapa nak main buka syarikat ke, buka kilang ke, buat bisnes, mesti bubuh nama orang tempatan. Kedai bubuh nama Contoh Ahmad, nama lah. Dia hanya memiliki nama, tapi pengurusan adalah orang lain. Apa yang ditentukan, diputuskan orang lain. Tumpang nama orang kan. Nah, demikianlah Islam. Hari ini nasib dia dalam negara-negara Islam demikianlah. Apabila namanya hanyalah nama Islam itu menjadi rasmi, tetapi muhtawa dia punya kandungan Islam itu tidak dirasmikan, tidak dijadikan sebagai undang-undang rasmi dalam mana-mana negara Islam pada hari ini. Lalu Allah bertanya, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka sesuatu ke atas Allah dengan mendustakan sesuatu lalu menisbahkan pendustaan itu kepada Allah, iaitu sekira-kira ia mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dia beramal dengan sesuatu yang Allah tidak iakan apa yang dia ingin buat. Sama ada dengan menambah sesuatu yang lebih daripada apa yang Allah suruh, atau mengurangkan sesuatu daripada arahan Allah, atau merubah terus. Allah kata haram, dia tukar jadi halal terus. Maka Allah tanya, ada tak orang yang lagi zalim pada golongan macam ni? Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayat Allah, kira-kira menisbahkan kepada Allah anak, isteri, sekutu, rakan kongsi dan sebagainya. Tentulah jawapannya, tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang buat kerja merapu macam ni. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka itu yanaluhum akan mendapat habuan mereka daripada ketentuan Allah. Qadar Allah, rezeki mereka akan dapat secara penuh
yatawafawnahum, untuk mematikan mereka, mencabut nyawa mereka sesudah datangnya ajal. Qalu, mereka bertanya, ainama kuntum tad'una min dunillah, ni mana benda-benda yang hampa duk seru, duk doa, duk panggil selain daripada Allah? Mana orang-orang yang hampa iktimat dulu? Kononnya mereka lah memberi keselesaan, kononnya mereka lah menjamin masa depan, kononnya mereka lah pejuang agama. Mana mereka itu? Tolong panggil hari ini. Kata para malaikat kepada mereka, di saat nyawa hampir terputus, terpisah daripada badan, malaikat tanya, ada tak siapa yang boleh mai? Tolong tak tahan nyawa kamu daripada keluar. Boleh ke tidak? Oh, mainlah berjuta duit RM50 berkeping, bersusun, tak boleh buat apa. Qalu dhallu anna, mereka ni jawab sendiri, dhallu anna, mereka dah pergi meninggalkan kami. Wa syahidu, dan mereka mengaku ke atas diri mereka sendiri bahawa mereka dahulu adalah orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dukhulu, apabila telah dicabut nyawa mereka, dibangkitkan di padang mahsyar, disoal, dihisab dan ditimbang, itulah golongan ini layak masuk ke dalam neraka Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu, masuklah kamu bersama-sama dengan umat-umat atau golongan-golongan yang telah terdahulu datang sebelum kamu di kalangan jin dan manusia, masuklah bersama mereka ke dalam neraka. Setiap umat yang hidup dulu akan masuk dulu. Umat yang pertama setelah selesai, setelah umat Nabi Muhammad akan dihisab dulu, kemudian barulah umat-umat lain. Lalu setelah dihisab, dicampak. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali satu golongan dimasukkan ke dalam neraka, golongan yang terkemudian ini akan melaknat golongan yang terdahulu masuk dalam neraka. Duk lawan maki, hampa lah punya pasal, tinggal kat kami benda-benda yang susah, tinggal sembahan berhala, cerita yang bohong dekat kami. Kami pun pergi dengar, pergi tiru, pergi percaya. Nah, hampalah punca kami masuk. Hatta idza daraku fiha jami'a, hinggalah apabila mereka dah masuk dan saling kenal mengenal antara satu sama lain, dan semua sudah terkumpul, berlakulah persidangan orang-orang ataupun penghuni-penghuni neraka. Buat persidangan, pimpinan agung ke muktamar ke apa nama kala, mereka duduk ramai-ramai semua, umat yang awal dan umat yang terakhir. Qalat ukhrahum liulahu, berkata orang-orang yang rendah ataupun orang-orang yang mengikut, yakni di kalangan orang-orang bawahan, liulahum, kepada orang-orang atasan, pemimpin-pemimpin mereka, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka ini telah menyesatkan kami dahulu ketika kami hidup di dunia, ketika kami ikut mereka. Fa'atihim, maka ya Allah, Engkau datangkanlah, Engkau timpakanlah ke atas mereka azab yang berlipat kali ganda daripada api neraka. Ini akan berlaku hiwar, perbincangan, permintaan, saling kutuk mengutuk, laknat melaknat. Ketika sudah dicampak ke dalam neraka, orang bawahan kata, ya Allah, ni pok-pok ni bila duduk atas dulu, dia perbaiki kami sesat. Maka ya Allah, kerana kami sesat disebabkan mereka, tolong Engkau azab mereka dengan azab yang lebih pedih. Qala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, likullin dhi'fu walakin la ta'lamu. Setiap golongan, setiap umat, setiap yang buat jahat akan ditimpa azab yang berlipat kali ganda, akan tetapi kamu tidak tahu. Maka tahu Allah minta, aku tahulah apa aku nak bagi tahu, apa aku nak bagi buat. Itu hak aku, kuasa aku.
pemimpin juga. Lalu berkata orang-orang atasan di kalangan pemimpin dan pembesar mereka kepada rakyat orang bawahan mereka, fama kana lakum alaina min fadl, sungguh tidak ada kelebihan bagi kamu ke atas kami. Ni awak lah orang nak minta. Dulu awak tak kata apa. Dulu kami suruh menyanyi, menari, pakai aku suka pakai. Agak nak marah, RM50 tengah habis. Awak tak kata apa dulu? Walau ni orang nak minta, ada hampa sama dengan kami. Fama lakum alaina min fadl, tidak ada kelebihan apa-apa bagi kamu ke atas kami hari ini. Dah kita sama-sama jahat, sama-sama rasa fadhuqul azab, maka rasalah azab disebabkan apa yang kamu buat dulu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, Allah ulang pula lagi, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, iaitulah segala keterangan Allah di dalam Al-Quran, segala keterangan yang dibawa oleh Nabi melalui sunnahnya. Wastakbaru anha, dan sombong, meninggi diri, tak peduli, berpaling daripada ayat-ayat Allah tersebut. La tufattahu lahum, tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit ketika mereka mati. Bila mati Allah tahan. Maknanya satu penghinaan, satu azab ke atas mereka, walau setelah baru dicabut nyawa daripada roh daripada jasad mereka. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga. Mustahilnya mereka ini boleh masuk ke dalam syurga. Hingga kata Allah, hatta yalijal jamal fi sammil khiyar, seperti mana mustahilnya unta itu boleh masuk ke dalam lubang jarum. Orang yang menentang hukum Allah, sombong dengan Allah, tidak pedulikan hak Allah, mengutamakan hak manusia, keinginan manusia, undang-undang manusia, kalau mereka tidak bertaubat akan mati dalam keadaan kufur. Kemudian pasti tidak akan masuk ke dalam syurga, seperti mana unta yang tidak akan boleh masuk ke dalam lubang jarum. Lubang jarum kita nak jolok pergi benang pun kena perombang banyak kali. Tak boleh ada bulu langsung depan tu, sak potong, sak yang jolok. Tapi tekak dekat-dekat dengan lampu nak bagi masuk juga punya payah. Nak sumbat ekor unta masuk dalam tu, demi Allah tak akan berlaku. Nah, demikianlah orang yang sombong, orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka seperti unta yang tidak boleh dimasukkan ke dalam lubang jarum. Nah, demikianlah balasan yang begitu dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan Allah ni nak pergi meterana. Nak pergi meterana. Apa daya dan kudrat kita untuk kita menangkis, menepis ataupun merasa diri kita ni beban dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa faedahnya di sebalik kita tidak mahu menyahut seruan Allah? Dan apa ruginya bila kita sahut seruan Allah? Adakah para sahabat mereka hidup dalam keadaan ketakutan apabila adanya hukum hudud dilaksanakan oleh Nabi ke atas mereka? Adakah para sahabat tak boleh kaya apabila berbagai undang-undang qisas, ta'zir dan sebagainya diamalkan pada zaman Khulafa ar-Rashidun? Adakah mereka tidak memiliki rumah, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada harta, tak ada gedung perniagaan, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada haiwan ternakan? Tak, semua mereka ada. Adakah mereka dikecam sepanjang zaman oleh sejarah? Adakah mereka diburukan oleh Rom dan Parsi akibat mereka itu menerima undang-undang hudud, undang-undang qisas dan ta'zir dan sebagainya? Bahkan Rom bila main tengok apa yang ada di Madinah, tengok khalifah kepada orang Islam Muhammad dalam keadaan bersahaja, tidak ada pengawal, kerana mereka dijaga oleh undang-undang Allah. Kata Panglima Besar Rom ini, demi Allah kami pasti tidak akan mampu mengalahkan kamu. Disebabkan
kediaman yang rasmi. Macam mana kami nak menang dengan orang-orang yang tak peduli akan dunia? Apabila leher kuda yang ditunggang oleh panglima besar Rom yang bernama Rustum bertemu dengan leher kuda yang ditunggang oleh Khalid al-Walid, panglima perang Islam dalam peperangan Yarmouk, ketika itu Rustum bertanya, "Wahai Khalid, aku memberi peluang kepada kamu untuk menarik balik tentera, jangan berperang. Apa hajat kamu datang kemari? Kamu tidak takutkah lelaki-lelaki kamu kehilangan isteri-isteri kepada prajurit kamu menjadi janda, kehilangan ayah mereka, anak-anak yang kehilangan ayah dan sebagainya? Untuk apa kamu datang kemari? Tak takut mati ke?" Khalid jawab, "Kami memang untuk mati. Imma syahadah wa imma nasr." Sama ada kami menang ataupun kami gugur syahid. Apalagi yang kami perlu bimbang? Tak bimbang apa? Tak takut. 40,000 lawan 120,000. Peperangan Yarmouk, sejarah yang cukup besar, sejarah yang cukup hebat, yang di antaranya yang dapat kita ambil dari intipati ataupun pengajaran daripada peristiwa tersebut setelah kita berpilihan raya ialah bagaimana Khalid al-Walid yang dilucutkan jawatannya oleh Sayyidina Umar yang baru saja menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar yang wafat ketika perang sedang berkecamuk, datang 2 pucuk surat kepada Abu Ubaidah al-Jarrah dan juga kepada Khalid bin al-Walid. Surat kepada Khalid apabila dibaca ketika sedang berperang, apabila sampai suratku ini, "Wahai Khalid, maka aku melucutkan jawatanmu sebagai panglima perang dan aku melantik Abu Ubaidah sebagai panglima perang yang baru." Surat yang Abu Ubaidah baca pula, "Dengan ini aku melantik kamu sebagai panglima perang dan melucutkan kuasa dan juga jawatan Khalid." Bayangkan ni tengah berperang, Khalid pun simpan surat tu, Abu Ubaidah pun simpan, perang dulu. Selesai pusingan yang pertama, Khalid datang bertemu dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah belum sempat bercakap, Khalid dia kata, aku dah dapat berita dan aku menyerah urusan ketua kepada kamu. Pimpinlah kami untuk menang. Khalid tuan dalam keadaan macam tu, di berlapang dada, tak rasa apa dilucutkan jawatan. Khalid ni perang tak pernah kalah. Sama ada dia menjadi panglima perang kepada Quraisy ketika dia masih kafir, atau menjadi panglima perang semenjak daripada peperangan Mu'tah, sehinggalah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Semua peperangan kalau dia jadi panglima, dia menang. Lepas pada tu timbul suara-suara yang menyatakan bahawa Sayyidina Umar mendendami Khalid bin al-Walid. Ada clash, tak suka dan sebagainya. Pulang ke Madinah, Khalid tak tahu apa. Dia tak kok lepas menang tak jadi exco. Tiba-tiba belum ni jadi exco, tiba-tiba tak jadi exco. Belum ni duk intai, kok boleh jadi MB, tiba-tiba tak jadi. Jangan masalah apa. Khalid balik, Sayyidina Umar memberi penjelasan. Pertama dia kata, aku bukan melucutkan jawatan Khalid itu adalah kerana aku benci kepadanya, kerana dia melakukan maksiat atau kerana dia melakukan dosa besar. Tidak. Aku pertama melucutkan jawatannya adalah kerana aku tidak mahu mereka yang berperang bersandar kepada Khalid. Sekira-kira prajurit berkata, kalau Khalid jadi panglima perang, kami tak bimbang, pasti menang. Iktimad ke atas individu itu tidak digalakkan di dalam Islam, bahkan dihalang, dilarang. Kita berjuang bukan kerana individu. Kalau tokoh-tokoh yang kita minati tiba-tiba Allah panggil, Allah jemput mereka, Allah tarik kesihatan mereka, berjuang, tetap berjuang. Kita bukan kerana manusia, bukan kerana individu, tapi kerana Allah. Yang kedua, aku lucutkan dia adalah disebabkan kerana dia adalah seorang panglima perang yang sangat berani. Kalau dia mula hunuskan pedang, dia tak akan masukkan balik kecuali setelah dia menang. Dia akan langgak sah musuh
dengan itu aku melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Khalid adalah seorang yang hebat, seorang yang bertakwa kepada Allah. Namun atas sebab yang aku sebut tadi. Nah, ini satu peristiwa peperangan yang cukup besar, yang Rom selepas itu tidak lagi mengangkat muka mereka di tanah Arab. Mereka pulang ke tempat mereka bermustautin di kubu mereka yang paling ampuh, paling kuat, iaitulah Konstantinopel ataupun Konstantiniyah yang hari ini dinamakan sebagai Istanbul, yang dibebaskan atau dibuka kotanya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berusia 22 atau 23 tahun. Baik. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang jahat. Allahumma la taj'alna minal mujrimin, ya Allah janganlah kau jadikan kami di kalangan orang-orang yang jahat. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Kata Allah, bagi mereka di dalam neraka itu mihadun, hamparan, tilam. Dapat tilam dengan bimbang macam orang masuk penjara lah. Bagi tilam 8 inci pun tidur tak boleh nak. Tidur tak boleh nak. Sebab apa? Tak boleh buat apa? Sama orang bagi tilam dengan tak bagi tilam, tetap dia merasa Allah. Allah bagi tilam, hamparan kepada penghuni neraka, tapi hamparan itu bila diletakkan belakang mereka lebih panas daripada mereka tak letak. Sebab dia kena bakar berdiri, nak melentang lah juga, melentang lagi teruk. Wa min fawqihim ghawash, di bawah ada hamparan dan di atas ada ghawash, ada lihaf ataupun ada macam kita pasang kemah kat atas. Kita pasang kemah atas, cuaca panas, bawah kita masak. Ya Allah, bagaimana ni? Lebih baik masak buah pokok hutan daripada masak buah kemah. Apa dia? Turun naik tu kena gitu. Nah, demikian Allah gambarkan, di bawah ada hamparan, di atas ada kanopi menutup. Maka haba kepanasan itu tak pergi ke mana kecuali menggigit dan membakar tubuh badan penghuni neraka yang sombong dengan Al-Quran, yang sombong dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina wa kadzalika najzi adh-dhalimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kami tidak membebankan, kami tidak mewajibkan ke atas setiap jiwa daripada orang-orang yang beriman itu kecuali apa yang dia mampu untuk buat. Sebab itu Allah cerita atas tadi golongan yang ingkar, menentang. Yang dia duk tentang tu bukan benda yang berat pun. Itu Allah sebut, dan orang-orang yang beriman melakukan amal soleh, kami tidak pernah memberatkan mereka sesuatu yang mereka tak boleh buat. Apa Allah wajibkan ke atas kita sehingga kita rasa sampai tak boleh nak buat apa? Terkongkong, teruk, sampai demam, mayang sampai demam, puasa sampai cerit-berit, mana ada? Puasa sampai sakit tak ada. Sakit tu kita makan tak tentu lah. Buat puasa hentam sejam, apa yang terbuk 30 hari tak kencing manis. Tu kita yang lelah, bukan kerana puasa yang Allah wajibkan atas kita. Jadi tidak ada apa-apa pun yang Allah wajibkan ke atas kita merupakan bebanan. Maknanya yang hampa tak mau buat, yang hampa nak sombong, yang manusia ni tak mau menutup aurat, tidak mau bercakap benar, tidak mau memakan yang halal, apa payah sangat ke untuk kau mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah? Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka melaksanakan amal soleh dalam keadaan tidak terbeban. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni syurga. Hum fiha khalidun, seperti mana penghuni neraka yang kufur dengan Al-Quran kekal di dalamnya, demikian juga penghuni syurga yang beriman dengan Al-Quran hidup kekal di dalam syurga Allah Subhanahu
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, dan kami mencabut daripada dada-dada mereka, yakni daripada hati mereka, perasaan benci, marah, meluat, iri hati, sombong, tak peduli ke orang lain, tak ambil berat kat siapa-siapa. Semua perangai-perangai buruk, perasaan-perasaan yang jelek yang wujud dalam hati kita ketika di dunia, bila masuk syurga Allah cabut ke semua. Tak ada yang masuk syurga tu nak sombong lagi, nak dengki ke orang, nak menipu lagi, mundi ke lagu menang ke, nak menipu lagi. Tak ada lah. Masuk syurga semua yang Allah bersihkan. Allah bersihkan hati-hati mereka. Yang kotor tu sudah dibuang. Orang beriman pun ada perasaan tu. Kan kita sendiri tak? Dalam kita duk solat, dalam kita duk puasa, dalam kita duk apa, kadang kita sangka buruk ke orang. Tu tak pasal-pasal duk dengki ke orang, tak ada pasal apa duk mengumpat orang. Namun orang yang beriman, bila dia ada perasaan tu, dia rasa salah. Itu beza. Dia rasa salah bila kau buruk, salah bila sembang yang tak elok. Orang yang tidak beriman, dia tak rasa apa, dia lagi seronok. Weh, sikitnya dia cerita 3 jam, buka satu cerita je, dia boleh kangkui balik tu. Aku kerja dengan dia 30 tahun dulu, tahu maknanya dah. Hai, 30 tahun anak mungkin. Kalau orang tidak beriman, orang yang jahat. Tajri, mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Kira-kira saya gambarkan sungai itu macam sungai Pulau Getih, tak keroh, tak kelam, tak keroh, tak yang teh, macam dah selalu gambar sungai itu macam kita lah. Sebab apa saya pernah terang dahulu, apabila banyak yang terdapat ayat-ayat berkenaan dengan syurga, yang syurga itu akan mengalir di bawahnya atau mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sebab adalah kerana bila Quran ni turun di negara Arab, di Mekah khususnya, turun tempat mula dia turun, lalu disebarkan. Di Mekah tak ada apa, sumber air ni tak ada, yang ada telaga-telaga mereka, yang ada telaga-telaga yang di sekitar yang dikorek. Air yang mengalir ni payah nak jumpa, tak ada, sehingga mereka kena berjalan jauh sehingga ke negeri Syam atau ke Yaman atau ke Iraq, Baghdad, jumpalah sungai Dajlah ke sungai Furat dan sebagainya, atau ke Mesir bertemu dengan sungai Nil. Adapun di kawasan mereka tak ada. Jadi orang Arab ni dengan sungai ni cukup tertarik. Allah Subhanahu Wa Taala tentulah nak cerita sesuatu nikmat yang boleh menarik mereka. Tentulah Allah cerita nikmat yang berkenaan dengan mereka. Kalau lebih cerita gunung, bukit, keliling ni pun ada lah. Cerita kata gunung dan bukit yang indah. Memang dalam syurga ni semua benda indah. Tapi dah daripada duk tengok dah apa istimewanya bukit. Kami duk tengok tiap-tiap hari. Nah, demikian bila kita buat manifesto pun lagu tu juga. Nak kena letak sesuatu yang menyentuh hal ehwal masyarakat. Bukan duk buat mana halaunya orang mana dapat, orang ni tak dapat. Dah, kita buat benda yang umum. Siapa-siapa pula yang bertanding, dia akan melakarkan atau mempersembahkan manifesto yang menyentuh kehidupan rakyat, menyentuh kehidupan orang yang nak mengundi. Turun harga kereta, semua orang pakai kereta. Nak bagi pendidikan percuma, orang tak mahu. Sebabnya mana? Tak apa, ni berkat bayar. Jadi Allah bila nak tarik minat orang, Allah tarik dengan sesuatu yang memang diperseronok. Diperseronok apa? Sungai. Boleh rendam kaki dalam air mengalir ni. Ya Allah, nikmat. Kita cemui ya. Latar ni ada, latar ni ada. Macam-macam latar tu ada. Sampai kena bikin tikus macam-macam lah. Sampai orang tak mayang maaf dah duduk ke latar tu. Punya lah banyak. Jadi ini dah jadi biasa dekat kita bila dia baca mengalir sungai. Dia tahu. Walhal sungai itu sangat indah, sangat jernih airnya. Qalu, dan mereka berkata setelah mereka dimasukkan kepada Allah ke dalam surga,
bagimu yang telah memberi petunjuk kepada kami, hinggalah kami sampai kepada kebaikan ini, yaitu syurga. Dan kami pasti tidak akan peroleh petunjuk, dan kami pasti tidak akan mendapat cara hidup yang baik kalaulah bukan Engkau ya Allah menunjukkan kami akan jalan hidayah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang utusan-utusan Tuhan kami dengan benar, membawa kebenaran. Wa nudu an tilkumul jannah. Lantas mereka diseru, dipanggil oleh Allah, an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah syurga yang telah diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu lakukan ketika hidup di dunia. Tuan dan puan, tidak ada ganjaran yang lebih besar kecuali setelah kita meletakkan kaki kita ke dalam syurga. Seorang tabi'in teringat kita bila membaca dalam sebuah kitab karangan Imam Nawawi, kitab yang bertajuk Ustadul Arifin, taman-taman bagi orang-orang yang mengenal Allah. Dia kata ada seorang tabi'in ini, suatu hari dia bersumpah, dia berjanji dia tidak akan lagi ketawa. Lalu orang ramai tanya dia, wahai Tuan Syekh, kenapa Tuan Syekh berjanji untuk tidak ketawa? Dia kata, macam mana aku nak ketawa sedangkan aku belum tahu adakah kakiku ini mampu menjejaki syurga Allah. Nanti kalau aku dah boleh masuk, dah selangkah dalam syurga Allah, ketika itu aku akan mula ketawa semua. Ya, dia tabi'in punya rapat dah dengan sunnah Nabi juga apa? Dengan sahabat dia berkawan, berguru, pelajari Al-Quran, sunnah-sunnah dan sebagainya. Namun dalam keadaan mereka yang hampir dengan Allah tu pun duk rasa, boleh bijak ke tak boleh bijak. Mereka lah yang turun berperang, berjihad, mempertahankan agama Allah. Mereka lah yang menjadikan agama Islam gemilang, terjulang dan dianuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Jazirah Arab. Juga mereka membawa kepada China, ke negara India, membawa ke sebalik lautan Islam yang telah mereka anuti. Dalam keadaan itu, dalam keadaan dah banyak jasa pun duk mengaku, kami ni tak tahu lagi boleh bijak ke tak boleh. Kita apa jasa kita? Sebab itu tak usah monyok lah, bila mereka kata 5 tahun lagi lah, tak apalah. Kita bekerja bukan semata-mata untuk menangi pilihan raya, tetapi adalah untuk menjadi hamba Allah yang sewajarnya. Amat murah perjuangan kita hanya semata-mata untuk mendapat kursi. Maka tentulah setelah kita gagal, kita akan kecewa. Tapi amat mulia dan hebat perjuangan kita sekiranya untuk mendapat redha Allah. Tentunya di sebalik apa-apa keputusan Allah, kita tetap dengan pendirian kita. Nabi apabila ditolak oleh masyarakat, oleh orang-orang Taif, Bani Thaqif, penolakan yang bukan sekadar penolakan yang biasa, Nabi dicaci maki. Bahkan mereka menyuruh budak-budak dan hamba sahaya mengutip batu-batu lalu melontar Nabi sehingga berdarah Nabi SAW. Nabi bersandar di sebuah batu yang besar di dalam sebuah kebun milik orang Quraisy, dan dalam keadaan Nabi berdoa ketika darah masih mengalir, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbi anta rabbul mustad'afin in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali ghaira anna 'afiyataka hiya awsa'u li. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, kepadamu aku mengadu akan kelemahanku, dan kepadamu aku mengadu akan kekurangan helah dan dayaku. Kepadamu ya Allah aku mengadu kehinaanku di mata manusia. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah tempat bergantung, berharap, dan tempat aku memohon pertolongan. Ya Allah, jika Engkau tidak murka kepada aku, Engkau buatlah apa yang Engkau nak buat ke atas. Nabi kata, ya Allah, jika Engkau tidak marah kepada aku, buatlah, tentukanlah apa-apa ujian pun.
dua buah bukit ini, lalu aku hempakkan ke atas mereka yang melukaimu. Kata Nabi, tidak,